Biografi Muhammad bin Abdullah, Perjalanan Hidup Seorang Nabi. Bab 1. Sejarah Muhammad bin Abdullah. Inilah biografi Muhammad bin Abdullah yang menerangkan Islam dan pribadinya. Biografi ini juga menerangkan pelbagai perkara lain. Dengan memahami biografi beliau, individu itu dapat memahami Al-Quran. Ini kerana banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat difahami, melainkan kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan ayat-ayat itu diturunkan. Faktor itu ada pada sejarah hidup Muhammad bin Abdullah. Kita mulakan siri ini dengan peristiwa-peristiwa sebelum kelahiran Muhammad, supaya kita mengetahui sejarah bangsa Arab sebelum kelahiran beliau. Bagaimana keadaan hidup mereka sebelum dan selepas kelahiran beliau, bagaimana perubahan yang berlaku di tanah Arab, dan beberapa perubahan yang luar biasa, tetapi dapat difahami dengan menghayati sejarah hidup beliau. Ibrahim membina bangunan Ka'bah. Tuhan memerintahkan Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anak kecil kesayangannya itu Ismail supaya ditinggalkan di suatu tempat bernama Mekah. Mereka ditinggalkan di sebuah lembah gunung ganang berbatu di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan. Mekah pada masa itu adalah lembah yang kosong dan kering kuntang. Ibrahim berasal dari Palestin. Di Mekah, beliau meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail. Apabila mereka ditinggalkan di situ, Siti Hajar merasa pelik kerana di situ tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada jiran yang dapat menolong, bahkan tidak ada manusia lain. Dia pula ditinggalkan berdua sahaja dengan anaknya yang masih kecil. Semasa Ibrahim hendak meninggalkan mereka, Siti Hajar mengikori Ibrahim dari belakang sambil bertanya, mengapa dia ditinggalkan di situ? Namun Ibrahim tidak mengindahkannya, sehingga akhirnya Siti Hajar bertanya, adakah ini perintah Allah? Benar, jawab Ibrahim. Siti Hajar berkata dengan penuh yakin, kalau begitu, pasti Tuhan tidak akan mensia-siakan kita. Sekiranya ini adalah perintah Tuhan, pasti ada pembelaan daripada Tuhan yang maha baik itu. Apabila si anak menangis kehausan, sementara susu Siti Hajar sudah mula kering, lalu berlarilah Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa, menuju pula ke Bukit Marwah dengan penuh cemas dan berharap kepada Tuhan. Berkat rintihan hati Siti Hajar yang bergantung penuh pada Tuhan, Tuhan menghantar malaikat yang bernama Jibril. Dengan sayapnya, Jibril menyingkap telaga Zamzam yang airnya terpancar keluar apabila Ismail menghentak-hentakkan kakinya ke bumi. Inilah sejarah telaga Zamzam yang masih mengeluarkan airnya sehingga ke hari ini. Telaga ini terletak berdekatan dengan bangunan Ka'bah di Makkah. Menurut ahli-ahli sejarah, peristiwa ini berlaku selepas empangan besar di Yaman yang bernama Sadul Ma'arib pecah. Empangan Ma'arib adalah empangan yang besar dan menjadi sumber air dan sumber kehidupan di Yaman pada masa itu. Empangan ini dibina oleh kerajaan Sabak di Yaman, yang sememangnya terkenal dengan kepakaran seni bina. Mereka membina empangan ini bagi menampung air hujan bagi keperluan dan pertanian mereka. Apabila mereka ingkar kepada Tuhan, Tuhan memecahkan empangan ini. Selepas empangan ini pecah, bangsa Arab yang berasal dari Yaman berpindah dan mencari tempat-tempat baru. Bertebaranlah bangsa Arab ini ke seluruh semenanjung Arab. Suku Thaqif berpindah ke Taif, suku Aus dan suku Khazraj ke Madinah, suku Ghassasina sampai ke negeri Syam,
suku Manazirah pula sampai ke sempadan Iraq. Pada masa itu, suku Jurhum melalui kawasan berdekatan dengan Mekah. Mereka ternampak burung-burung berterbangan. Itu adalah petanda ada air di kawasan itu. Mereka tahu, selama ini memang tidak pernah ada air di kawasan Mekah. Mereka perlu memeriksa, adakah benar ada air di situ. Apabila melihat ada seorang wanita bersama anak kecil di tempat air, mereka tidak merampas air zam-zam itu daripada mereka ataupun daripadanya, kerana mereka suku kaum yang baik. Malah, mereka meminta izin daripada Siti Hajar berkongsi air. Mereka rela membayar sewa telaga itu kepada Siti Hajar apabila diminta. Selepas Ismail mula dewasa, Tuhan memerintahkan Ibrahim dan Ismail membina Kaabah di atas tapak asal Kaabah yang mula-mula dibina oleh Adam. Kaabah sudah dibina semenjak zaman Adam lagi, tetapi kemudian runtuh dan terkampus. Adam adalah manusia pertama yang dicipta Tuhan. Semasa Ibrahim dan Ismail hampir siap membina Kaabah, apabila sampai di satu penjuru, mereka mencari batu yang paling sesuai bagi diletakkan, tetapi tidak menemuinya. Pada masa itu, Tuhan menurunkan seketul batu dari syurga. Itulah batu berwarna hitam yang disebut Hajar Aswad, ada pada dinding Kaabah sehingga hari ini. Kaabah hanyalah bangunan daripada batu yang disusun-susun. Bagaimana hendak memanggil orang supaya datang menziarahi Kaabah? Oleh itu, Tuhan memerintahkan Ibrahim membuat seruan kepada manusia. Ibrahim berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana suara aku boleh sampai kepada pendengaran semua manusia?" Tetapi Tuhan menegaskan, tugas Ibrahim hanyalah membuat seruan. Dialah yang menyampaikannya kepada manusia. Ibrahim pun naik ke Bukit Arafah yang terletak dekat dengan Kaabah dan Telaga Zamzam. Dari atas bukit itu beliau menyeru manusia dari seluruh dunia supaya datang menziarahi Kaabah. Suara Ibrahim didengari oleh semua manusia, dan Tuhan menjatuhkan ke dalam hati mereka rasa cinta bagi memuliakan Kaabah. Dengan itu, bermulalah orang ramai datang melakukan ibadah haji ke Kaabah, khususnya mereka dari seluruh semenanjung Arab. Mereka menghormati dan memuliakan Kaabah. Dengan itu, bermulalah ibadah haji. Sejak daripada itu, seluruh bangsa Arab menganut agama Ibrahim, iaitu agama yang menyembah hanya satu Tuhan. Bagaimana sikap syirik masuk ke semenanjung Arab? Selepas itu, datang seorang lelaki Arab daripada suku Khuza'ah yang bernama Amru bin Lu'ay. Suku Khuza'ah menyerang suku Jurhum dan menghalau mereka keluar dari Mekah. Dengan itu, suku Khuza'ah dapat menguasai Mekah. Amru bin Lu'ay adalah orang pertama yang memperkenalkan berhala kepada suku kaumnya, dan kemudian amalan menyembah berhala tersebar ke seluruh suku-suku Arab yang lain. Amru adalah seorang yang kaya dan dermawan. Dialah yang menyediakan keperluan orang ramai yang datang mengerjakan haji di Mekah. Oleh itu, orang mudah terpengaruh dengan kata-katanya, dan akhirnya mereka menurut perintahnya menyembah berhala. Bukan setakat itu sahaja. Selepas itu, Amru mencipta binatang-binatang yang kononnya suci pula supaya disembah. Antaranya diberi nama Saibah, Bahirah, dan Hami. Hami adalah unta betina yang melahirkan 10 ekor unta jantan. Oleh itu, unta ini dinamakan Hami dan tidak boleh ditunggang lagi, tidak boleh disembelih, dan tidak boleh disakiti. Sebaliknya dihormati dan dipuja. Bermula dari situ, setiap suku Arab mempunyai berhala mereka sendiri. Hubal adalah berhala orang Makkah. Wud berhala suku Kilab. Suwa' berhala suku Huzail.
Yaghus berhala suku Taik dan penduduk Jarash. Ya'uq berhala suku Hamazan dan Nasr, berhala orang Yaman. Yang menarik lagi adalah berhala yang bernama Isaf dan Nailah, dua berhala yang disembah di kawasan Kaabah. Menurut ahli-ahli sejarah, asalnya Isaf ini seorang pemuda dari Yaman dan Nailah seorang gadis dari Yaman. Mereka saling mencintai tetapi tidak dibenarkan berkahwin oleh keluarga. Ringkasnya, mereka berjanji bertemu di Mekah pada musim haji. Tanpa disedari ramai, mereka melakukan perbuatan zina di tepi Kaabah. Sebagai balasan Tuhan melekatkan mereka berdua menjadi batu. Selepas itu, Isaf diletakkan di Bukit Safa dan Nailah diletakkan di Bukit Marwah sebagai pengajaran dan peringatan kepada orang lain. Apabila Amru bin Lu'ay datang ke Mekah, dia memindahkan kedua-dua batu itu ke Kaabah. Mereka menjadikan dua batu itu berhala yang disembah kerana sudah mula lupa asal-usul batu itu. Begitulah penyembahan berhala yang semakin mendapat tempat di Semenanjung Arab. Dalam satu peristiwa, sahabat-sahabat Muhammad bin Abdullah pernah melihat Umar menangis dan kemudian tertawa tanpa sebab yang jelas. Akhirnya ada yang berani bertanya, "Wahai pemimpin orang Islam, kenapa kamu menangis, kemudian tersenyum tanpa sebab yang dapat kami fahami?" Umar menceritakan, "Dulu aku dan orang-orang Quraisy sangat membenci anak perempuan. Ketika aku mendapat perkhabaran anak perempuan, daripada saat kelahirannya lagi kebencianku sudah bermula. Aku pendam rasa benci itu. Aku sabar sampailah umurnya 6 tahun. Aku sudah tidak tahan lagi pada waktu itu dan aku membawanya ke padang pasir dan aku gali lubang. Dia menyangka aku membawanya berkelah dan bermain-main. Dia turut sama membantuku menggali lubang. Apabila lubang sudah siap, aku menolak dia ke dalam lubang dan aku mula menimbusnya dengan pasir. Anakku yang masih belum tahu niatku masih ingat aku bermain-main. Dia tolong mengibaskan pasir-pasir daripada janggut dan pakaianku. Tetapi akhirnya aku menimbusnya hidup-hidup tanpa belas kasihan. Inilah kehidupan kami sebelum kehadiran Muhammad. Kami memuliakan anak lelaki dan menghina anak perempuan, bahkan membunuh mereka hidup-hidup. Maha besar Tuhan, maha baik Tuhan yang menghantar Muhammad, yang meletakkan perempuan di tempat yang mulia. Marilah kita bersyukur di atas nikmat ini. Itulah rahsianya. Apabila aku teringat kisah ini, aku menangis. Umar berkata lagi, berkenaan mengapa aku tersenyum. Pada suatu hari, aku keluar dari bandar Mekah. Apabila keluar dari Mekah, biasanya kami membawa batu dari Mekah untuk dijadikan sembahan. Tetapi hari itu aku terlupa membawa batu. Tetapi aku ada membawa kurma. Aku membuat berhala daripada kurma. Dan aku sembah kurma itu. Apabila makanan aku habis, mulalah aku makan Tuhan aku itu sedikit demi sedikit. Apabila aku teringat kisah ini, aku ketawa sendirian. Bagaimana agama Yahudi bertapak di Semenanjung Arab? Ahli-ahli sejarah memulakan cerita bagaimana agama Yahudi bertapak di Semenanjung Arab dengan kisah seorang pemimpin Yaman yang bernama Rabi'ah bin Nasr. Beliau bermimpi pelik dan kemudian mimpi itu ditafsirkan oleh ahli nujum. Ahli nujum berkata, "Mimpi tuanku bermaksud orang-orang Habsyah akan menakluki Yaman." Tanya Rabi'ah, "Bila?" Ahli nujum berkata, "Sekitar 60 sehingga 70 tahun lagi." Rabi'ah takut hal itu berlaku ke atas zuriatnya. Lalu, dia membawa semua ahli keluarganya meninggalkan negeri Yaman. Mereka berpindah ke Hira yang berdekatan dengan Irak. Akhirnya mereka menguasai Hira. Ahli-ahli sejarah mengatakan
Nu'aim bin Munzir, Raja Hira adalah daripada keturunan Rabi'ah bin Nasr. Pada masa itu, raja-raja Rom dipanggil Kaisar, raja-raja Parsi dipanggil Kisra, raja-raja di negeri Habsyah dipanggil Najasyi, dan raja-raja di negeri Yaman dipanggil Tubba. Di dalam Al-Quran, apabila disebut kaum Tubba, ia bermaksud orang-orang Yaman. Satu masa, Yaman diperintah oleh Tubba yang bernama Tabban bin As'ad. Dia adalah raja yang terkenal dan selalu keluar berdagang dan melancong. Pada suatu masa, dia keluar berdagang ke negeri Syam dengan ditemani oleh anaknya dan tentera-tenteranya. Sebelum ke Syam, mereka terlebih dahulu singgah di Madinah. Kemudian anaknya ditinggalkan menguruskan perniagaannya di Madinah. Semasa Tabban bin As'ad pergi ke Syam, berlaku perselisihan faham antara anaknya dengan orang-orang Madinah, sehingga orang Madinah membunuh anaknya. Apabila Tabban tahu, dia berpatah balik hendak menuntut bela atas kematian anaknya. Berlakulah peperangan antara orang Yaman dan orang Madinah. Dalam peperangan itu, ada suatu perkara yang memelikkan Tabban. Orang Madinah hanya berperang pada siang hari. Apabila sampai waktu malam, mereka berhenti berperang. Pada waktu malam, orang-orang Madinah menghantar makanan dan minuman kepada tentera Tabban yang memerangi mereka pada siang hari. Sampai begitu sekali mereka memuliakan tetamu, walaupun tetamu itu adalah musuh yang memerangi mereka pada siang hari. Walaupun dilayan dengan baik, Tabban tetap mahu menuntut bela kematian anaknya. Di tengah-tengah peperangan ini, pendeta-pendeta Yahudi yang datang dari Syam menemui Tabban. Mereka mahu berbincang dengan Tabban. Selepas masuk menghadap Tabban, mereka bertanya, "Apa yang kamu mahu daripada peperangan ini, wahai Tabban?" Tabban berkata, "Aku mahu merosakkan Madinah." Pendeta Yahudi berkata kepada Tabban, "Kamu tidak akan berjaya. Tuhan akan musnahkan kamu. Madinah ini adalah tempat hijrah Muhammad bin Abdullah. Begitulah yang disebut dalam kitab-kitab kami." Dari situ Tabban berminat dan tertarik mendalami kitab suci orang Yahudi yang dipanggil Taurat. Akhirnya dia memeluk agama Yahudi. Dengan itu dia berhenti memerangi orang-orang Madinah. Selepas itu, dia dan tenteranya bergerak ke Mekah. Pada masa itu, orang Yahudi suku Huzail memusuhi orang Mekah, dan mereka juga tidak suka orang Yaman. Mereka mengambil peluang ini melaga-lagakan orang Yaman dengan orang Mekah. Mereka menghadap Tabban dan menceritakan di Mekah terdapat bangunan iaitu Kaabah, di mana di bawah Kaabah ini terdapat banyak emas dan permata. Memang pada masa itu orang-orang Arab menanam emas dan permata di bawah Kaabah bagi memuliakan Kaabah. Apabila Tabban mendengar hal ini, datang rasa tamak hendak menguasai harta ini. Dia lalu mempersiapkan tenteranya bagi menyerang Kaabah dan Mekah. Apabila pendeta Yahudi yang masih ada bersama mereka kerana mengajar mereka agama Yahudi mendapat tahu perkara itu, mereka menghadap Tabban. Mereka menasihati Tabban supaya tidak menyerang Mekah dan Kaabah. Mereka berkata, "Yang kami tahu, Kaabah inilah satu-satunya rumah Tuhan di atas muka bumi ini. Kalau kamu serang Kaabah, Tuhan akan musnahkan kamu." Tabban menerima nasihat itu dan meminta pandangan pendeta Yahudi itu apa yang patut dia lakukan apabila memasuki Mekah nanti. Pendeta Yahudi berkata, "Apabila Tuan masuk Mekah nanti, Tuan besarkan Kaabah." "Bagaimana?" Tabban bertanya. Pendeta Yahudi berkata, "Tuan tawaf sekeliling Kaabah." Tabban berkata kepada pendeta, "Adakah kamu akan tawaf juga?" Pendeta berkata, "Kami pun hendak tawaf. Tetapi oleh kerana Kaabah pada masa ini dipenuhi dengan berhala di sekelilingnya, kami para ulama tidak sepatutnya tawaf dalam keadaan itu." Tabban pun melaksanakan nasihat pendeta Yahudi itu. Semasa di Mekah, dia bermimpi memakai kelambu pada Kaabah. Dia memerintahkan orang-orang supaya menyiapkan kelambu Kaabah. Dengan itu, orang pertama memakaikan kelambu pada Kaabah adalah Tabban bin As'ad, Raja Yaman ini. Selepas itu, barulah suku Arab menyambung tradisi ini.
Apabila Taban balik ke Yaman, dia memerintahkan semua rakyatnya masuk agama Yahudi, tetapi rakyatnya tidak bersetuju. Rakyat Yaman ketika itu menyembah api. Di setiap rumah mereka ada rumah api. Apabila mereka bergaduh sesama sendiri, mereka ke rumah api itu. Apabila rumah api dibuka, siapa yang mula-mula disambar api, dialah yang bersalah. Mereka mengambil keputusan berhakim dengan api dalam masalah arahan Taban ini. Taban pun bersetuju. Pada hari yang ditentukan, pendeta Yahudi itu dibawa ke rumah api. Begitu juga dengan pendeta Majusi yang menyembah api. Apabila dibuka pintu rumah api, api menyambar pendeta Majusi. Mereka lari menyelamatkan diri. Rakyat tak puas hati. Diulang lagi bagi kali kedua. Kali ini, pendeta Majusi dipaksa jangan lari. Kali ini pun terkena pendeta Majusi juga. Akhirnya, pendeta Majusi mati, dibakar oleh api di situ. Dengan itu, semua rakyat Yaman masuk agama Yahudi. Demikianlah menurut ahli-ahli sejarah, bagaimana Yahudi masuk ke Yaman dan seterusnya ke Semenanjung Arab. Bagaimana Kristian masuk ke Semenanjung Arab. Sampai satu masa, Yaman diperintah oleh seorang yang berketurunan Taban yang bernama Zunuwas. Pada masa itu, ada seorang rahib Kristian dari Syam bernama Femion. Dia keluar dari Syam untuk berdakwah di Afrika. Dalam perjalanan, dia diserang oleh perompak. Lalu ditangkap dan dijual kepada seorang lelaki dari Najran. Kemudian tuannya berpindah ke Semenanjung Arab. Femion menjadi hamba lelaki Najran itu. Di samping berkhidmat kepada tuannya, dia juga beribadah pada waktu rehat dan sangat kuat berpegang pada agamanya. Pada suatu malam, tuannya masuk ke tempat Femion. Dia mendapati tempat Femion bercahaya. Tuannya bertanya, apa rahsianya yang menyebabkan begitu? Femion lalu mengambil peluang berdakwah kepada tuannya berkaitan dengan agama Kristian, kerana orang Najran pada masa itu menyembah pokok. Femion berkata kepada tuannya, bagaimana kalau Tuhan saya dapat mengalahkan Tuhan? Adakah Tuhan mahu menyembah Tuhan saya? Najran berkata, kalau memang Tuhan kamu dapat mengalahkan Tuhan aku masuk agama kamu. Dikumpulkan orang ramai di tempat pokok yang menjadi sembahan orang-orang Najran. Femion datang ke situ, bersembahyang dan berdoa kepada Tuhannya, supaya memberi petunjuk kepada orang-orang Najran berhubung dengan agama yang benar. Akhirnya, kilat membakar pokok itu. Dengan peristiwa itu, semua orang Najran masuk agama Kristian. Selepas itu ada seorang lelaki dari Najran yang bernama Abdullah bin Thabit dengan beberapa orang pendeta Kristian dari Najran berpindah ke Yaman. Mereka beribadah secara rahsia di Yaman kerana takut ada orang-orang Yahudi Yaman pada masa itu. Pada masa itu, Yaman masih diperintah oleh Tuba yang bernama Zunuwas. Zunuwas pula sedang mencari pengganti ahli sihirnya yang sudah tua. Dia memilih seorang remaja yang paling cerdik di negerinya bagi mewarisi ilmu sihir daripada tukang sihir diraja. Setiap hari remaja itu pergi belajar sihir daripada tukang sihir diraja yang tinggal di bukit. Dalam perjalanan ke tempat gurunya, remaja itu melalui tempat salah seorang rahib dari Najran tadi. Di situ dia dapat mendengar rintihan rahib ini dalam ibadahnya. Akhirnya dia jatuh hati kepada rintihan dan doa rahib ini dan mula masuk belajar dengan rahib ini. Pada masa yang sama, dia juga belajar ilmu sihir daripada tukang sihir diraja tadi. Lama-kelamaan, dia merasa benci dengan sihir dan tidak pergi belajar lagi dengan tukang sihir diraja. Dia hanya pergi belajar dengan rahib tadi. Tukang sihir membuat laporan kepada raja. Raja menangkap remaja itu, diazab dan dipaksa keluar daripada agama yang dipelajari daripada rahib. Raja Zunuwas atau Tuba Zunuwas memerintahkan remaja itu dibunuh.
pengawal raja membawanya untuk dicampakkan ke tengah laut. Apabila sampai di tengah laut, ribut datang melanda, menyebabkan sampan terbalik dan semua pengawal raja mati. Remaja ini pula menghadap raja dengan selamat. Raja memerintahkan supaya dicampak dari atas gunung pula. Semua rakyat yang menyaksikan peristiwa ini. Apabila tentera raja mahu mencampakkan remaja ini dari atas gunung, berlaku gempa bumi. Semua tentera raja yang membawa remaja ini jatuh dari atas gunung dan remaja ini selamat. Pelbagai cara yang digunakan oleh Tubba Zunwas bagi menghapuskan remaja beriman ini, tetapi tidak berjaya. Akhirnya, remaja ini memberitahu Tubba, "Wahai Tubba Zunwas, kalau tuanku mahu membunuh saya, hendaklah tuanku mengumpulkan semua rakyat dan ikat saya pada pokok, kemudian ambil panah ini dan panahlah saya dengan menyebut dengan nama Tuhan remaja ini. Kalau tuanku laksanakan apa yang saya katakan ini, baru tuanku dapat membunuh saya." Apabila Zunwas melaksanakan seperti yang disebut oleh remaja beriman ini, barulah dia berjaya membunuhnya. Semua rakyat yang menyaksikan peristiwa itu berkata, "Bagaimana Zunwas dengan kekuasaan dan kegagahannya tidak berjaya membunuh remaja ini, melainkan dengan menyebut dengan nama Tuhan remaja ini?" Dengan peristiwa itu, Tuhan mencampakkan iman ke dalam hati 20,000 rakyat Yaman pada waktu itu. Mereka semua beriman dengan agama yang benar. Tubba Zunwas yang terlalu marah dengan peristiwa itu akhirnya memerintahkan tenteranya menggali lubang yang besar. Di dalam Al-Quran disebut Al-Ukhdud. Dipenuhkan kayu api di dalamnya, kemudian dinyalakan api yang besar. Siapa yang tidak mahu murtad daripada agama yang benar dicampakkan ke dalam api itu. Peristiwa itu disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj. Perkara ini juga ada diceritakan dalam hadis. Muhammad berkata, "Daripada ramai-ramai yang menunggu giliran dibakar, ada seorang ibu dengan bayinya yang masih menyusu. Dia merasa takut dan teragak-agak, juga merasa kasihan ke atas anaknya yang masih kecil itu untuk dibakar dalam api Tubba. Bayinya bercakap kepada ibunya, 'Wahai ibu, jangan takut. Terjun sahajalah ke dalam api itu. Sesungguhnya ibu sedang menuju syurga.' 20,000 orang itu dibakar kerana mereka beriman kepada Tuhan yang Esa. Mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, tidak menentang raja, tetapi mereka beriman. Tubba membakar mereka semua. Terdapat seorang lelaki yang terselamat yang bernama Daus bin Tha'labah, dan dia berjaya melarikan diri dan pergi mengadu kepada Kaisar atau Raja Rom yang beragama Kristian. Kaisar sangat marah apabila mendengar Zunwas membakar orang-orang Kristian di Yaman, lalu mengirim wakilnya kepada Najasyi Raja Habsyah, iaitu Raja Kristian yang paling dekat dengan Yaman, supaya menghantar tentera memerangi Tubba Raja Yaman itu. Najasyi yang juga sangat marah mendengar cerita Daus itu, terus menyiapkan tenteranya seramai 70,000, suatu jumlah tentera yang sangat besar pada masa itu dan belum pernah berlaku lagi di semenanjung Arab. Tentera ini diketuai oleh panglimanya yang bernama Aryad. Dalam barisan panglima tentera itu ada panglima yang bernama Abraha. Apabila berlaku peperangan antara tentera Aryad dan tentera Tubba Zunwas, tentera Tubba kalah. Zunwas melarikan diri dan masuk ke dalam laut membunuh diri. Oleh itu, orang Habsyah menguasai Yaman dan Najasyi melantik Aryad menjadi gubernurnya di Yaman. Apabila Aryad menjadi gubernur, dia mula menzalimi rakyat Yaman serta tentera-tenteranya sendiri. Akhirnya, tenteranya yang tidak tahan dengan sikap Aryad memberontak di bawah pimpinan Abraha. Pertelingkahan berlaku dalam tentera Habsyah. Satu yang menyokong Aryad dan satu lagi yang menyokong Abraha. Abraha yang tidak mahu berlaku peperangan sesama tentera Habsyah mengajak Aryad bertarung satu lawan satu. Siapa yang menang, dia berhak memerintah Yaman. Dalam pertarungan itu, Abraha berjaya membunuh Aryad. Tetapi sebelum Aryad terbunuh, dia sempat menebas hidung Abraha, lalu terserpihlah hidung Abraha.
Oleh itu, Abraha digelar Abraha al-Ashram atau Abraha yang serpih hidungnya. Dengan itu, Abraha memerintah Yaman sebagai raja. Apabila berita ini sampai kepada Najasyi, beliau murka dengan Abraha yang berani membunuh gubernur yang dilantik olehnya. Najasyi bersumpah akan memimpin sendiri tenteranya ke Yaman dan tidak akan kembali ke Habsyah melainkan selepas dapat memijak-mijak tanah Yaman dan membotakkan kepala Abraha sebagai tanda penghinaan kepadanya. Abraha takut. Dia tidak berani melawan Najasyi. Dengan kepintarannya, dia menghantar utusannya menghadap Najasyi. Dia menghantar bersama utusan ini rambutnya dan tanah Yaman. Katanya kepada Najasyi, "Wahai tuanku Najasyi, ini Abraha sudah menyempurnakan sumpah tuanku. Ini rambut Abraha dan ini tanah Yaman untuk tuanku pijak-pijak." Abraha tetap taat setia dan tunduk kepada tuanku. Dengan itu, Najasyi tidak memerangi Abraha. Selesailah masalah Abraha dengan Najasyi. Abraha ingin meruntuhkan Kaabah. Namun begitu, Abraha masih belum berpuas hati. Dia mahu memujuk dan mengambil hati Najasyi lagi. Lalu dia membina gereja yang paling besar pada masa itu di Yaman yang dinamakan Al-Qulais. Abraha menghantar laporan kepada Najasyi dan memberitahu dia sudah membina gereja yang paling besar di Yaman dan dia memerintahkan semua suku kaum Arab datang mengerjakan ibadah haji di Yaman. Abraha mula menghantar utusannya kepada suku-suku kaum Arab supaya mereka datang mengerjakan haji di Al-Qulais. Apabila berita ini sampai kepada salah satu suku Arab yang paling mengagungkan Kaabah, salah seorang daripada mereka datang senyap-senyap ke Al-Qulais. Lalu, dia membuang air besar di situ dan disapunya ke dinding Al-Qulais. Apabila Abraham mendapat tahu orang membuat angkara ini adalah daripada suku Arab yang sangat mencintai Kaabah, Abraham begitu marah. Dan dia pun mempersiapkan tenteranya hendak meruntuhkan Kaabah. Dia membawa bersama gajahnya yang besar bernama Mahmud. Dalam perjalanan Abraha menuju ke Kaabah, ada beberapa suku Arab datang menyerang tentera Abraha bagi menyekatnya daripada meruntuhkan Kaabah. Tetapi, mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah oleh tenteranya yang gagah dan lengkap dengan senjata itu. Apabila Abraha tiba di Taif, orang Taif tidak berani menyekat Abraha. Sebaliknya, mereka berlepas tangan daripada mempertahankan Kaabah. Bahkan, mereka menghantar wakil mereka bagi menunjukkan jalan ke Kaabah kepada Abraha. Nama wakil orang-orang Taif ini adalah Zurughal. Sebelum tiba di Kaabah, Zurughal mati dan ditanam di situ. Kuburnya menjadi tempat orang Arab merejam sebagai tanda penghinaan kepada orang yang khianat kepada kaumnya. Hingga hari ini, nama Zurughal menjadi perumpamaan kepada orang yang khianat di kalangan orang Arab. Orang yang khianat disebut Zurughal. Apabila tentera Abraha sampai berhampiran dengan Mekah, mereka merampas binatang-binatang ternakan orang Mekah. Antara yang dirampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah Datuk Muhammad yang pada masa itu adalah ketua penduduk Mekah. Beliau pun pergi menghadap Abraha. Apabila Abdul Muttalib masuk menghadap Abraha turun duduk di bawah sama aras dengan Abdul Muttalib kerana menghormati beliau. Abdul Muttalib meminta Abraha mengembalikan binatang ternakannya dan binatang ternakan orang-orang Mekah yang dirampas oleh tentera Abraha. Abraha terkejut mendengar permintaan itu. Abraha menyangka Abdul Muttalib ingin meminta belas kasihannya supaya jangan mengganggu Kaabah. Abdul Muttalib berkata, "Wahai Abraha, aku ini tuan punya unta-unta ini. Oleh itu aku minta dibebaskan unta-untaku. Kaabah itu ada tuan yang menjaganya. Kalau Kaabah itu rumah Tuhan, pasti Tuhan menjaganya. Kaabah ada Tuhan yang menjaganya." Dengan itu, Abraham mengembalikan ternakan yang dirampas dan berjanji tidak akan mengganggu orang Mekah. Yang penting, dia ingin merobohkan Kaabah.
Apabila Abdul Muttalib pun pulang ke kaumnya dengan membawa semula binatang ternakan mereka yang dirampas dan mengajak mereka keluar dari Mekah menuju ke bukit berhampiran. Dari bukit itulah orang-orang Mekah dengan hati yang hibah dan cemas memerhatikan apa yang hendak dilakukan oleh Abraha kepada Kaabah. Pada hari yang ditentukan, Abraha mengarahkan tentera bergajahnya menuju ke arah Kaabah bagi merobohkannya. Tetapi gajahnya tidak mahu bergerak walaupun dipukul. Apabila digerakkan ke arah lain, dia mahu bergerak. Apabila diarahkan ke arah Kaabah, gajah itu tidak mahu bergerak. Pada masa itu juga, kelihatan di langit awan hitam. Apabila kehitam-hitaman itu semakin dekat, rupa-rupanya itu adalah sekumpulan burung ababil yang setiap seekor daripadanya membawa 3 biji batu kecil. Sebaik saja tiba, burung-burung itu melepaskan batu-batu kecil ke atas tentera Abraha. Apabila batu-batu kecil itu mengenai tentera Abraha, mulalah daging-daging haiwan itu berguguran dan menjadi hancur. Ramai tentera Abraha yang mati. Apabila Abraham melihat hal itu, dia lari. Tetapi batu sudah mengenai badannya. Akhirnya Abraha dan semua tenteranya mati tanpa kecuali. Peristiwa ini ada disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fil. Dengan peristiwa ini, pertama besarlah penghormatan orang-orang Arab kepada Kaabah. Apatah lagi bangsa Arab Quraisy dan orang-orang Mekah yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Dengan itu, tahun berlakunya peristiwa itu dinamakan Tahun Gajah. Bermula dengan kejadian ini, orang Arab menyusun kalender mereka berdasarkan peristiwa ini. Contohnya, 5 tahun sebelum Tahun Gajah, 2 tahun selepas Tahun Gajah, dan seterusnya. Muhammad dilahirkan pada tahun ini, iaitu pada 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah. Bagaimana Farsi bertapak di Yaman? Selepas Abraha dan tenteranya dimusnahkan oleh Tuhan dengan tentera ababil, Yaman terus diperintah oleh anak-anak Abraha sehingga zaman Masruq bin Abraha. Pada masa itu muncul salah seorang keturunan Tubba Yaman sebelum Yaman dikuasai oleh orang-orang Habsyah. Namanya Saif bin Abi Yazan. Dia ingin merampas kembali kerajaan Yaman daripada orang-orang Habsyah. Dia pergi meminta pertolongan daripada Kaisar, Raja Rom. Kaisar tidak mahu memberi pertolongan kepada orang-orang Habsyah beragama Kristian seperti Kaisar juga. Saif lalu meminta pertolongan Raja Arab, iaitu Raja Nu'man bin Munzir. Beliau adalah Raja Kerajaan Manazirah. Dia tidak berani menentang kerajaan Habsyah yang jauh lebih kuat daripadanya. Akhirnya, Saif meminta pertolongan Raja Farsi. Ringkasnya, Raja Farsi menghantar banduan-banduan dari penjara dan salah seorang panglima yang paling gagah memimpin pasukan ini. Ianya ditambah dengan Saif bin Abi Yazan dan pengikut-pengikutnya. Mereka berjaya mengalahkan tentera Habsyah di Yaman dan Masruq bin Abraha dibunuh oleh panglima Farsi ini. Saif berjaya menghalau orang-orang Habsyah dari Yaman. Tetapi masalah mereka tidak selesai kerana Farsi mula memerintah mereka. Kisra melantik gubernurnya di Yaman iaitu Mirzaban, Taibujan dan akhirnya sampai ke Bazan. Semasa Muhammad bin Abdullah ditabalkan menjadi Rasul dan mula berdakwah dan memperjuangkan Islam, Yaman diperintah oleh Bazan. Bazan ini akhirnya masuk Islam selepas Muhammad berhijrah ke Madinah sebelum Futuhul Makkah dan pembukaan Mekah di mana orang-orang Islam percaya duduk semula Mekah secara aman. Orang-orang Yaman masuk Islam dengan Islamnya Bazan ini dan Muhammad mengekalkan Bazan sebagai gubernur Yaman sehingga dia mati. Mekah kembali diperintah oleh keturunan Ismail. Sekarang kita menyentuh sejarah Qusay bin Kilab. Sebelum ini, kita sudah menyebut Mekah diperintah oleh suku Jurhum selepas mereka berkongsi telaga Zamzam dengan Siti Hajar. Apabila Ismail dewasa, beliau berkahwin dengan orang Jurhum.
Oleh itu, Mekah terus diperintah oleh zuriat beliau sehingga datang suku Khuza'ah merampas Mekah daripada keturunan Ismail dan kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum dihalau keluar dari Mekah. Pada masa itu, suku Khuza'ah dipimpin oleh Amr bin Lu'ay yang membawa agama syirik masuk ke Mekah dan semenanjung Arab. Ada juga keturunan Ismail yang terus tinggal di Mekah, tetapi mereka mempunyai kuasa dan tidak mendapat tempat lagi di Mekah. Namun, keinginan mereka bagi menguasai kembali Mekah tidak pernah padam, walaupun kabilah Khuza'ah memimpin Mekah selama 500 tahun sehingga datang Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini daripada keturunan Ismail. Antara zuriat Ismail adalah Fihr. Fihr digelar Quraisy. Oleh itu, Qusay adalah keturunan Fihr. Pada masa itu, Qusay adalah salah seorang bangsawan Mekah. Tuhan memberi kekuatan dan kekayaan kepadanya. Akhirnya dia berjaya mengahwini anak perempuan Hulail, iaitu ketua Mekah dan ketua suku Khuza'ah pada masa itu. Selepas Hulail mati, Qusay ingin mengembalikan Mekah kepada keturunan Ismail. Dengan itu dia mengisytiharkan dirinya menjadi ketua Mekah. Oleh itu, berlaku peperangan antara Quraisy yang diketuai oleh Qusay bin Kilab, keturunan Ismail, iaitu penduduk asal Mekah dan yang mewarisi telaga Zamzam daripada Ismail, dengan suku Khuza'ah yang merasa mereka juga berhak ke atas Mekah kerana Mekah berada dalam tangan mereka lebih daripada 500 tahun. Selepas berlaku peperangan yang tidak berkesudahan itu, kedua-dua pihak bersetuju mencari hakim bagi menyelesaikan masalah ini. Mereka memilih salah seorang hakim, orang bijaksana di kalangan bangsa Arab, menjadi hakim dalam perebutan mereka. Kedua belah pihak akan bersetuju dengan apa sahaja yang diputuskan oleh hakim ini. Nama hakim ini adalah Ya'mur bin Auf. Mereka masing-masing bersumpah dan memanggil saksi bahawa mereka akan menerima keputusan hakim ini. Ya'mur memanggil kedua-dua belah pihak dan meminta mereka membentangkan hujah yang menunjukkan mereka berhak ke atas Mekah. Bagi Qusay, Mekah adalah kepunyaan datuk neneknya. Ismail adalah orang pertama mendiami Mekah dan Zamzam terbuka kerana Ismail. Beliau yang membina Kaabah. Khuza'ah walaupun sudah lama memerintah, tetapi mereka adalah perampas kuasa. Khuza'ah pada masa itu tidak mempunyai hujah yang konkret. Oleh itu, Ya'mur membuat keputusan segala-galanya dikembalikan kepada Qusay bin Kilab. Siqayah, Rifadah, Hijabah dan semuanya menjadi hak Qusay bin Kilab. Selepas itu, Qusay memerintah Mekah dengan bijak dan adil. Kehidupan orang Mekah semakin makmur dan orang semakin sayang kepada Qusay. Qusay membina Darun Nadwah kepada orang-orang Mekah. Darun Nadwah menjadi pusat pemerintahan Mekah, tempat berbincang, tempat melaksanakan akad nikah dan sebagainya. Muhammad bin Abdullah adalah daripada zuriat Qusay bin Kilab. Selepas kematian Qusay bin Kilab, semua kemuliaan Quraisy iaitu Rifadah, Hijabah, Sidana, Siqayah dan Nadwah diwariskan kepada anak sulungnya, Abdul Dar. Selepas kematian Abdul Dar, perkara ini dibahagikan kepada anak-anak Qusay yang lain dan anak-anak Abdul Dar. Sampai kepada Abdul Muttalib, Datuk Muhammad, dia mewarisi Siqayah, iaitu memberi minum kepada jemaah haji. Pada masa itu, telaga Zamzam sudah tidak ada lagi. Sudah hilang sejak Mekah dirampas oleh suku Khuza'ah dan sejak Amr bin Lu'ay membawa masuk agama syirik ke Mekah. Abdul Muttalib terpaksa mengambil air dari luar Mekah untuk memberi minum kepada jemaah haji. Orang Quraisy mencampurkan susu dan madu ke dalam air yang disediakan itu kerana mereka bersifat pemurah. Begitulah pemurahnya Datuk Nenek Muhammad secara khusus dan bangsa Arab secara umumnya pada masa itu. Sejarah Abdul Muttalib menggali Zamzam. Daripada kalangan anak Qusay bin Kilab adalah Abdul Manaf. Antara anak-anak Abdul Manaf adalah Muttalib dan Hashim. Antara anak-anak Hashim adalah Syaibah. Syaibah adalah anak Hashim daripada isterinya yang bernama Ummu Hashim, seorang wanita bangsawan di kalangan kaumnya yang tinggal di luar Mekah.
Hashim tidak panjang umurnya. Semasa Syaibah masih kecil lagi, dia sudah meninggal dunia. Syaibah dibesarkan oleh ibunya dalam suku kaum ibunya di luar Makkah. Apabila Syaibah sudah remaja, bapa saudaranya Muttalib ingin mengambil Syaibah supaya dibawa ke Makkah. Ibunya tidak setuju, tetapi Muttalib berkata, Syaibah ini daripada keturunan Qusay bin Kilab. Dia adalah pemuka Quraisy. Tidak sepatutnya ditinggal di luar Mekah. Lagipun dia sudah cukup umur sekarang. Akhirnya si ibu menerima supaya diserah pilihan kepada Syaibah sendiri. Sama ada dia hendak tinggal dengan ibunya atau hendak mengikut bapa saudaranya ke Mekah. Syaibah memilih bersama bapa saudaranya Muttalib dan tinggal dengannya di Mekah. Syaibah mengikut Muttalib kembali ke Mekah. Muttalib membawa dia naik satu kenderaan dengannya. Syaibah naik di belakang Muttalib. Apabila tiba di Mekah, orang ramai melihat Muttalib membawa seorang budak remaja di belakangnya. Masyarakat yang terbiasa dengan jual beli hamba pada masa itu menyangka Muttalib memberi hamba baru. Dari situlah Syaibah digelar oleh Quraisy sebagai Abdul Muttalib, iaitu hamba Muttalib. Akhirnya nama ini menjadi masyhur. Inilah dia Abdul Muttalib, Datuk Muhammad. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Selepas berkahwin, Abdul Muttalib mendapat anak sulung bernama Harith. Apabila Harith dewasa, Abdul Muttalib mendapat mimpi pelik. Imam Ibn Ishaq, seorang ahli sejarah yang besar, melaporkan daripada Ali mimpi ini. Ada orang datang menyeru Abdul Muttalib dan menyuruhnya menggali At-Tibah. Abdul Muttalib bertanya kepada suara itu, apakah At-Tibah itu? Tetapi suara itu hilang. Malam kedua dia bermimpi lagi. Suara itu datang lagi menyuruhnya menggali Barrah. Apa Barrah itu? Suara itu sudah hilang. Abdul Muttalib dapat merasakan ada perkara penting kerana dia tidak pernah mengalami mimpi begitu sebelum ini. Malam ketiga dia bermimpi lagi. Suara dalam mimpi itu berkata, Gali madmuna. Apa itu madmuna? Tanya Abdul Muttalib. Tetapi suara itu hilang lagi. Semakin kuat Abdul Muttalib merasai ada perkara besar melalui mimpi 3 malam berturut-turut itu. Malam keempat, suara itu berkata lagi, Galilah Zamzam. Di manakah Zamzam itu? Kali ini, suara itu menjawab, ia tidak akan kering selama-lamanya dan tidak akan berkurang. Ia akan memberi minum kepada para jemaah haji tetamu Allah yang Maha Agung. Ia berada di antara perut dan darah, di sisi patukan gagak hitam yang ada bulu putih, di rumah kampung semut. Yakinlah hati Abdul Muttalib, dia diperintahkan menggali Zamzam. Zamzam memang agak asing bagi masyarakat Mekah, apatah lagi bagi Abdul Muttalib, ketua Mekah pada masa itu. Tetapi mereka tidak tahu di mana Zamzam itu terkambus. Pada masa itu, tidak masuk akal pula kalau hendak menggali sekeliling Kaabah bagi mencari Zamzam. Esoknya, Abdul Muttalib mengajak anaknya Harith membantu menggali Zamzam dan mempertahankannya apabila pemuka Quraisy yang lain menghalangnya. Apabila Abdul Muttalib mencari tanda-tanda yang diberikan kepadanya dalam mimpi itu, tetapi tidak ada satu pun tanda yang disebut itu di sekitar Kaabah. Tiba-tiba, semasa Abdul Muttalib mencari-cari, satu rombongan Arab datang ke situ bagi menyembelih lembu mereka berhampiran dengan berhala Isaf. Cerita Isaf dan Nailah sudah kita ceritakan sebelum ini. Daripada penyembelihan ini, darah tumpah ke tanah. Lembu yang sudah disembelih itu tiba-tiba bangun dalam keadaan darah menghambur daripadanya dan jatuh semula ke tempat lain. Rombongan tadi menyempurnakan sembelih mereka di situ. Dikeluarkan perut dan dilapah di situ. Tahulah Abdul Muttalib, di antara tempat lembu itu mula disembelih tadi dan tempat dia jatuh semula, itulah kawasan untuk dia menggali Zamzam. Tetapi kawasannya besar. Bagaimana dia hendak menggali semua kawasan itu? Dia mencari lagi tanda-tanda yang lain pula. Akhirnya, dia menjumpai kawasan semut.
Kampung Semut. Tetapi kawasannya masih tetap cuma lebih kecil daripada kawasan pertama tadi. Semasa Abdul Muttalib berfikir, tiba-tiba datang seekor gagak hitam yang pada bulunya ada satu bulu berwarna putih. Gagak itu mematuk-matuk ke tanah dekat dengan kampung semut tadi. Tahulah Abdul Muttalib itulah kawasan yang diisyaratkan kepadanya dalam mimpi. Tempat yang diisyaratkan itu terletak di antara Isaf dan Nailah. Apabila Abdul Muttalib mula menggali, Quraisy mula gempar. Apa yang kamu gali, wahai Abdul Muttalib? Mana boleh kamu menggali di sini, di tepi Kaabah? Pada masa itu Abdul Muttalib memerintahkan Harith anaknya supaya menghadapi Quraisy. Sementara dia sendiri terus menggali tanpa berhenti dan tanpa menghiraukan kekecohan orang-orang Quraisy itu. Dalam kekecohan itu Abdul Muttalib sudah sampai kepada batu penutup telaga. Abdul Muttalib menjerit, "Maha besar Tuhan, Maha besar Tuhan." Dengan itu tahulah Quraisy, Abdul Muttalib sudah menjumpai apa yang dicari. Mereka bertanya lagi, "Apa yang kamu gali, wahai Abdul Muttalib?" Kali ini barulah Abdul Muttalib menjawab, "Aku menggali Zamzam." Abdul Muttalib terus menggali sehingga dia bertemu dengan Zamzam. Pada masa itu Quraisy mula tamak. Mereka juga hendak berkongsi telaga Zamzam itu dengan Abdul Muttalib. Mereka meminta Abdul Muttalib menjadikan Zamzam itu hak bersama. Masing-masing tamak bagi berkongsi telaga dengan Abdul Muttalib. Ini adalah kemuliaan yang besar bagi mereka. Abdul Muttalib tidak bersetuju. Dia yang menggali pada awalnya dan mereka semua menghalangnya. Sekarang apabila sudah jumpa telaga Zamzam, mereka mahu berkongsi dengannya bagi menguruskan telaga ini. Abdul Muttalib tidak setuju, tetapi Quraisy tetap berkeras. Perselisihan ini hampir menyebabkan berlakunya peperangan antara mereka dan suku Abdul Muttalib. Akhirnya mereka bersetuju mencari hakim bagi memutuskan perselisihan mereka. Mereka semua bersetuju mengambil Kahina, seorang pendeta wanita yang dihormati dalam masyarakat pada masa itu. Pendeta ini dari suku Sa'ad yang berada di Yathrib. Mereka pun pergi ke Yathrib. Apabila sampai di sana, rupa-rupanya Kahina ini sudah pergi ke Khaybar. Mereka pun bekerja pula ke Khaybar. Begitulah kedudukan pendeta dalam masyarakat pada masa itu. Pada pertengahan jalan, Abdul Muttalib dan orang-orangnya kehabisan air. Mereka meminta air daripada Quraisy yang lain. Tetapi air mereka juga tinggal sedikit dan untuk mereka pun tidak mencukupi. Di tengah-tengah padang pasir yang tidak bertepi itu, mereka kehabisan air. Tidak ada sumber air berdekatan dari situ. Pada masa itu, orang-orang Abdul Muttalib putus harapan bagi mendapatkan air. Akhirnya mereka bertanya pandangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berkata, "Sekarang kita gali kubur masing-masing. Daripada semua mati tidak ditanam, biarlah seorang sahaja yang tidak ditanam, iaitu yang paling akhir mati." Apabila sudah siap kubur, masing-masing menunggu saat kematian. Tapi akhirnya datang fikiran kepada Abdul Muttalib supaya berusaha lagi mencari air. Abdul Muttalib mengajak semua orang-orangnya mencari lagi air. Semasa sibuk-sibuk, unta Abdul Muttalib sambil bangun dari duduknya terhentak kakinya ke tanah. Maka dengan kuasa Tuhan keluar air dari situ. Mereka dapat minum dan air masih ada lagi. Abdul Muttalib memanggil orang-orang Quraisy juga untuk mengambil air dari situ. Melihat kejadian yang pelik itu, kesemua mereka berkata kepada Abdul Muttalib, "Yang memberi kamu minum air ini di tengah-tengah padang pasir ini, dialah yang memberikan Zamzam pada kamu. Zamzam kepunyaan kamu." Mereka tahu ini tanda Tuhan yang memberitahu mereka Zamzam untuk Abdul Muttalib. Siqayah, iaitu memberi minum kepada jemaah haji, dan Zamzam adalah kepunyaan Abdul Muttalib dan keturunannya. Abdul Muttalib melaksanakan nazar menyembelih salah seorang anaknya. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan. Antara anak-anak lelakinya adalah Abbas dan Hamzah.
Mereka adalah orang yang masuk dalam Islam di kalangan kanak-kanak Abdul Muttalib. Kemudian Abu Talib, nama sebenarnya Abdul Manaf. Abu Lahab, nama sebenarnya Abdul Uzza. Mereka berdua ini sempat bertemu dengan Islam, tapi tidak masuk Islam. Yang mati sebelum zaman Islam adalah Abdullah, ayah kepada Muhammad, Hijin, Dirar, Muqaddam, Zubair dan Harith. Anak-anak perempuan pula adalah Sofia, Ummu Hakim, Atikah, Umaymah, Arwa dan Barra. Semasa menggali Zamzam, orang Quraisy menghalang Abdul Muttalib daripada menggalinya. Hanya anaknya Harith yang mempertahankannya. Selepas Quraisy mengaku Zamzam kepunyaannya, dia bernazar, kalau Tuhan mengurniakan 10 orang anak lelaki kepadanya, dia akan korbankan salah seorang daripada mereka. Tuhan mengabulkan doanya. Dia mendapat 10 orang anak lelaki, yang ke-10 adalah Abdullah, ayah Muhammad. Apabila Abdullah sudah dewasa, dia adalah anak yang paling disayangi. Apabila Abdul Muttalib tawaf di Kaabah, di belakangnya diikuti oleh 10 orang anak lelakinya yang gagah-gagah. Dia bersyukur kepada Tuhan dan sampailah masanya untuk dia menunaikan nazarnya. Abdul Muttalib pergi berjumpa kahin, iaitu seorang pendeta Kaabah, meminta membuat undi kepada anak-anaknya siapa yang bakal menjadi korban. Dalam hati Abdul Muttalib, dia berharap tidak terkena kepada Abdullah. Tetapi undi terkena kepada Abdullah. Walaupun dengan hati yang berat dan hibah, Abdul Muttalib nekat melaksanakan nazarnya. Orang sepertinya tidak mungkin mungkir janji dengan nazarnya. Akhirnya Abdullah dibawa dekat dengan Isaf untuk disembelih di situ. Apabila Quraisy nampak hal itu, mereka menahannya. Tetapi Abdul Muttalib tetap berkeras dan menyebabkan berlaku kekecohan. Dalam kekecohan itu, berlaku tolak-menolak antara Abdul Muttalib dan Quraisy dan menyebabkan kepala Abdullah terluka. Quraisy memujuk Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, engkau ketua Mekah. Kalau engkau sembelih juga anak engkau, hal ini nanti akan menjadi ikutan, menjadi tradisi kepada Arab. Siapa yang mendapat 10 orang anak, kena sembelih salah seorang daripadanya. Ini hal berat dan menghilangkan kebahagiaan. Kalau masing-masing menyembelih anak lelaki sendiri, di mana kebahagiaan lagi? Tolong jangan buat, wahai Abdul Muttalib, nanti ia menjadi ikutan. Tetapi Abdul Muttalib sudah bernazar dan dia mesti menunaikan nazarnya. Akhirnya dia merujuk pada pendeta suku Sa'ad. Pendeta ini bertanya kepada ganti rugi kepada orang yang dibunuh bagi seorang lelaki yang merdeka pada Quraisy. Mereka berkata 10 ekor unta betina. Pendeta berkata, kalau begitu buat undian antara Abdullah dan 10 ekor unta. Kalau undian kena pada Abdullah, tambah lagi seekor unta, sampailah undian kena pada unta. Apabila dibuat undian terkena pada Abdullah, ditambah seekor unta lagi. Undi lagi, kena lagi pada Abdullah, ditambah unta lagi. Begitulah sampai 100 ekor unta, baru undi kena pada unta. Pada masa itu Abdul Muttalib meminta diulang lagi undian bagi memastikan memang undian kena pada unta. 3 kali diulang undian, memang ia kena pada unta. Abdul Muttalib menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti kepada anak kesayangannya Abdullah, ayah Muhammad. Oleh itu Muhammad ada menyebut, aku ini anak kepada 2 orang yang hendak disembelih. Yang pertama Ismail dan kedua Abdullah, ayah beliau. Oleh kerana pada kedua-dua ini akan berlaku jadual Allah, maka Allah selamatkan kedua-duanya daripada disembelih. Keturunan Muhammad bin Abdullah amat mulia. Muhammad daripada bangsa Arab, iaitu bangsa yang menegakkan Islam dan berbahasa dengan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Muhammad datang daripada kabilah yang mulia dalam bangsa Arab. Imam Tirmizi ada melaporkan sebuah hadis. Pernah Muhammad bin Abdullah naik ke atas mimbar dan bertanya, siapakah aku? Sahabat-sahabatnya bertanya, kamu pesuruh Allah, ke atas kamu kesejahteraan. Muhammad berkata, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah menjadikan makhluknya
dan menjadikan mereka dua kumpulan, dan Allah jadikan aku daripada kumpulan yang terbaik. Kemudian Allah menjadikan mereka pelbagai kabilah. Kemudian Allah melahirkan aku daripada kabilah yang paling baik. Kemudian Allah menjadikan mereka rumah-rumah, dan Allah menjadikan aku dari rumah yang paling baik dan manusia yang paling baik. Kelahiran Muhammad bin Abdullah. Apabila tiba saat Abdullah mahu dikahwinkan, Abdul Muttalib mengawinkan Abdullah dengan Siti Aminah bin Wahab yang juga daripada keturunan suku Abdul Manaf. Keturunan ayah dan ibu Muhammad adalah daripada Qusay bin Kilab. Kesemua mereka daripada keturunan Ismail. Daripada sudut keturunan pula, Muhammad bin Abdullah adalah seorang yang paling mulia dan paling bangsawan. Keluarga Siti Aminah tinggal di Yathrib atau Madinah. Abdul Muttalib membawa anaknya Abdullah ke Yathrib dan dikahwinkan di sana dengan Siti Aminah. Selepas itu, mereka pulang ke Mekah. Semasa Siti Aminah mengandung, ayah Muhammad meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan lagi. Sebelum Aminah melahirkan Muhammad, dia bermimpi melihat dirinya melahirkan seorang anak lelaki yang lahir bersama satu cahaya yang memenuhi bumi. Siti Aminah juga melihat dirinya berdoa kepada Tuhan. Aku berlindung kepada Tuhan yang Esa supaya diselamatkan anak ini daripada semua orang yang dengki. Kelahiran ini adalah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau mengikut ahli sejarah 50 hari selepas peristiwa Tentera Gajah. Banyak perkara pelik yang berlaku semasa kelahiran Muhammad. Hasan bin Thabit, penyair Muhammad, menceritakan salah satu daripada tanda itu katanya semasa Muhammad lahir, dia berada di Madinah dan umurnya pada masa itu 7 tahun. Pada hari itu aku berada dalam majlis orang-orang Yahudi di Madinah. Seorang ulama Yahudi memanjat ke atas bumbung rumahnya sambil menjerit kepada semua orang. Bintang Ahmad muncul di langit. Bintang ini hanya muncul apabila Muhammad dilahirkan. Hasan menyaksikan sendiri peristiwa itu. Siti Aminah, ibu Muhammad bin Abdullah, pernah memberitahu, semasa dia mengandungkan Muhammad, dia tidak merasa penat ataupun sakit. Menurut sejarah lagi, Muhammad dilahirkan dalam keadaan sujud dan sudah berkhatan. Apabila berita kelahiran ini sampai kepada Abdul Muttalib, beliau terlalu gembira. Apabila dia mendengar cerita-cerita tadi, dia bertambah gembira. Pada masa itu, Abdul Muttalib sudah menyebut anak ini akan mempunyai masa depan yang besar. Oleh kerana terlalu gembira, Abdul Muttalib terus membawa Muhammad ke dalam Kaabah sambil bersyukur kepada Tuhan. Nama Muhammad diberikan oleh Abdul Muttalib. Pada suatu masa, Abdul Muttalib pernah mengembara ke Syam dengan 3 orang sahabatnya. Mereka bertemu dengan ulama Yahudi di Syam. Rahib ini bercerita kepada mereka akan lahir seorang Nabi di Makkah yang bernama Muhammad. Selepas itu, apabila pulang, keempat-empat mereka berazam menamakan anak mereka Muhammad. Dari sinilah Abdul Muttalib menamakan cucu lelaki daripada anak kesayangannya itu dengan nama Muhammad. Sebelum itu, orang-orang Arab tidak ada yang bernama Muhammad. Antara perkara pelik yang berlaku semasa kelahiran Muhammad juga adalah bergegarnya Iwan Kisra, iaitu Istana Raja Farsi, kerajaan yang paling besar pada masa itu. Gegaran itu menyebabkan 14 anjung istana runtuh dan api yang sudah disembah oleh Majusi sejak beribu-ribu tahun yang tidak pernah padam sebelum ini terpadam. Gegaran itu juga menyebabkan tasik yang bernama Tasik Sawah yang berdekatan dengan istana Raja Farsi itu tertimbus. Apabila Kisra, iaitu Raja Farsi, melihat kejadian-kejadian pelik ini, dia menjadi sangat takut. Lalu memanggil ahli-ahli nujum dan pendeta-pendetanya yang dapat berhubung dengan jin. Jin-jin sebelum kelahiran Muhammad boleh naik ke langit dan mendengar berita di atas langit apa yang berlaku di dunia. Mereka lah yang memberitahu berita-berita ini kepada pendeta-pendeta ahli-ahli nujum. Dari sinilah mereka, para pendeta dan ahli nujum, membuat ramalan mereka. Allah berkata dalam surah Al-Jin ayat 9 yang bermaksud, kami, para jin sebelum ini mempunyai tempat untuk mendengar berita di langit. Barang siapa yang mencuri, mendengar dari sekarang akan dipanah. Ada antara pendeta
yang menyebutkan pada Kisra peristiwa ini berlaku kerana kelahiran seorang Nabi. Kisra bertanya maksud 14 anjung istana Kisra yang runtuh. Mereka berkata, kerajaan Farsi akan diperintahkan oleh 14 orang Kisra lagi, dan selepas itu kerajaan Farsi akan runtuh. Kisra berkata, 14 orang Kisra lagi memaparkan tempoh yang panjang, masih lama lagi, tidak perlulah dirisaukan. Selepas kematian Kisra ini, anak-anaknya berebut kuasa. Dalam masa 4 tahun sahaja, 10 orang Kisra memerintah Farsi. Semua ini petanda kejatuhan kerajaan yang paling besar pada masa itu, iaitu kerajaan Farsi. Inilah antara berita gembira yang berlaku sempena kelahiran Muhammad. Muhammad bin Abdullah menjadi anak susuan Halimah Sa'diyah. Muhammad bin Abdullah pernah menyusu daripada Suwaibah, iaitu seorang hamba yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Daripada sudut ini, Hamzah adalah saudara susu Muhammad. Selepas itu, Muhammad dihantar kepada suku Sa'ad. Kerana sudah menjadi tradisi orang Arab Quraisy, anak-anak mereka tidak dibesarkan di Mekah. Antara sebabnya adalah supaya anak-anak mereka dapat menguasai bahasa Arab yang tulen, biasa dengan kesusahan, tahan lasak dan hidup dalam udara padang pasir yang sihat. Semua ini susah didapati di Mekah kerana Mekah sering didatangi oleh pelbagai manusia yang membawa bahasa dan cara masing-masing, bahkan ada pula yang membawa penyakit. Oleh itu, sudah menjadi tradisi mereka menghantar anak-anak mereka menyusu dengan suku-suku Badui di luar Mekah. Orang-orang Arab Badui pula menjadikan hal ini sumber bagi mereka mendapatkan mata pencarian. Walaupun begitu, mereka tidak pula menetapkan upah. Mereka hanya menerima sagu hati selepas selesai tempoh. Bagi mereka, perempuan yang menetapkan upah daripada susunya dianggap perkara yang memalukan. Pada awal itu, ibu-ibu susu daripada suku Sa'ad datang ke Mekah. Antara mereka adalah Halimah Sa'diyah dan suaminya Harith bagi mencari anak-anak susu. Halimah dan keluarganya pada masa itu sangat miskin. Mereka mempunyai seorang anak yang masih menyusu. Mereka mahu mencari seorang anak daripada Quraisy untuk menyusu bersama dengan anak mereka. Oleh kerana terlalu miskin dan kurang makan, Halimah hampir kehilangan susu. Oleh kerana ini juga mata pencarian mereka, Halimah terpaksa datang bersama-sama ibu-ibu susu yang lain. Semasa datang, Halimah menaiki keldai yang sudah tidak larat hendak berjalan. Selalu sahaja melambatkan rombongan yang lain. Apabila tiba di Mekah, masing-masing mencari anak susu. Ibu Muhammad, Siti Aminah, menawarkan kepada Halimah anaknya Muhammad. Apabila Halimah mengetahui dia seorang anak yatim, Halimah pada mulanya menolak. Ibu-ibu yang lain juga tidak mahu. Halimah tidak mendapat anak susu sehinggalah tiba masa rombongannya berangkat. Oleh itu, Halimah meminta izin daripada suaminya mengambil Muhammad sebagai anak susunya. Akhirnya suaminya setuju dan mereka datang mengambil Muhammad daripada Siti Aminah. Keberkatan demi keberkatan mula berlaku dalam hidup keluarga Halimah yang miskin. Keberkatan yang pertama, keldainya yang tidak larat hendak berjalan pada waktu datang dulu kini menjadi keldai yang paling pantas dan sentiasa berada di hadapan rombongan. Semua rombongan terkejut melihat keldai Halimah Sa'diyah. Keberkatan kedua, susu Halimah Sa'diyah yang hampir kering tadi menjadi semakin banyak, cukup untuk anaknya dan cukup untuk Muhammad sampai kenyang. Apabila sampai ke suku Sa'ad, unta ternakkan Halimah yang sudah tua menjadi sihat dan menghasilkan susu pula. Kambing-kambing Halimah pula menjadi sihat dan gemuk serta membiak dengan cepat. Kehidupan Halimah semakin baik. Apabila Muhammad bin Abdullah berumur 2 tahun, Halimah mendapati proses pembesaran Muhammad tidak seperti kanak-kanak lain. Semasa berumur 2 tahun, kematangannya seperti kanak-kanak yang berumur 6 tahun. Semasa berumur 2 tahun lagi, Muhammad sudah fasih bercakap. Selepas 2 tahun, sampailah masanya Halimah menyerahkan Muhammad kembali kepada ibu kandungnya Siti Aminah. Begitulah adat yang biasa berlaku dalam masyarakat Arab pada masa itu. Siti Aminah juga sudah rindu kepada anaknya. Halimah meminta daripada Siti Aminah bagi membawa balik Muhammad kepada suku Sa'ad. Akhirnya Siti Aminah bersetuju. Muhammad dibawa pulang semula ke suku Sa'ad. Beberapa bulan selepas itu,
Semasa Muhammad sedang bermain-main dengan anak-anak yang lain, datang 2 malaikat mengambil Muhammad dan ia dibaringkan dan dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya dan dibasuh dengan air zam-zam, lalu dibuang tempat syaitan daripada hatinya. Kemudian hati Muhammad dipenuhkan dengan kebijaksanaan. Saudara susunya yang ketakutan melihat hal itu melaporkan hal ini kepada Halimah. Dia bekerja ke tempat Muhammad bermain dan mendapati Muhammad berada dalam ketakutan dan kesan pembedahan masih jelas kelihatan di dada beliau. Anas bin Malik yang melaporkan hadis ini berkata, "Aku pernah melihat kesan jahitan di dada Muhammad." Halimah takut berlaku perkara yang tidak baik kepada beliau selepas itu. Dia memulangkan semula Muhammad kepada Siti Aminah. Halimah takut kalau Muhammad bin Abdullah diganggu oleh jin. Siti Aminah merasa pelik. Baru saja Halimah beria-ria memujuknya membawa Muhammad pulang ke suku Sa'ad. Sekarang Halimah datang menyerahkan Muhammad semula. Tentu ada perkara yang berlaku. Selepas didesak oleh Siti Aminah, barulah Halimah menceritakan apa yang berlaku kepada Muhammad. Siti Aminah bertanya lagi, "Adakah kamu takut Muhammad diganggu oleh jin?" Siti Aminah memberitahu kepada mereka, "Jangan takut. Tidak akan berlaku sesuatu yang tidak baik kepada Muhammad. Semasa hampir melahirkan Muhammad, aku bermimpi ada orang datang menyuruh aku berdoa. Aku berlindung dengan Allah yang Esa ke atas anak ini daripada kejahatan semua orang yang hasad dengki." Siti Aminah berkata, "Aku yakin tidak akan berlaku perkara buruk padanya." Dengan itu, Siti Aminah menyuruh Halimah membawa semula Muhammad pulang bersama mereka kepada suku Sa'ad. Muhammad bin Abdullah dipelihara oleh Abdul Muttalib dan Abu Talib. Semasa Muhammad bin Abdullah berumur 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Oleh itu, Muhammad dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, ketua penduduk Mekah. Walaupun Abdul Muttalib ketua penduduk Mekah, tetapi hidupnya miskin kerana hartanya dihabiskan memberi khidmat dan melayan tetamu-tetamu Kaabah. Daripada itu, boleh dikatakan sejak kecil Muhammad belajar kehidupan fakir miskin dan menjadi anak muda yang tahan lasa. Muhammad juga menjadi orang yang benar-benar tahu bagaimana kehidupan fakir miskin. Muhammad sentiasa menemani datuknya Abdul Muttalib dalam majlis-majlisnya. Selama 2 tahun, Muhammad menghadiri semua majlis Abdul Muttalib dan sentiasa menerima kunjungan demi kunjungan daripada semua pembesar Arab. Selepas Muhammad berumur 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Muhammad dibelah pula oleh bapa saudaranya Abu Talib yang juga ketua Mekah, menggantikan ayahnya Abdul Muttalib. Abu Talib lebih miskin daripada Abdul Muttalib. Anak-anaknya semua bekerja membantu kerja-kerja Abu Talib. Muhammad juga bekerja dengan sepupunya, membantu meringankan tanggungan Abu Talib. Muhammad bertugas membelah kambing. Dengan itu, Muhammad selalu berada di padang pasir di luar daripada kesibukan kota Mekah. Kadang-kadang berhari-hari dan bermalam-malam Muhammad tidak balik ke Mekah. Hidup di padang pasir jauh daripada kesibukan orang ramai. Ia juga adalah proses pendidikan. Dengan itu, Muhammad belajar mengasihi binatang-binatang ternakan. Begitulah pribadi Muhammad. Ini juga menjadikan Muhammad mulai hidup berdikari, hidup di atas hasil usaha tangannya sendiri. Tempoh Muhammad mengembala kambing agak lama, iaitu daripada beliau berumur 8 tahun sehinggalah beliau berumur 21 tahun. Dalam hadis ada disebutkan yang bermaksud tidak ada nabi melainkan semuanya pernah mengembala kambing. Mengembala kambing adalah kerja-kerja nabi. Apakah kelebihannya? Para ulama cuba mencungkil kelebihan-kelebihannya. Mereka berkata, orang yang mengembala kambing selalu berada di padang pasir. Ini menyebabkan dia selalu bersendirian. Orang yang selalu bersendirian mempunyai banyak masa berfikir, meneliti dan melihat kebesaran Tuhan di langit, matahari, bulan, bintang, awan dan alam sekelilingnya. Begitu juga akan selalu dapat menilai dirinya. Keadaan ini menjadikan jiwanya bersih dan jernih. Tetapi itu tidak memberi ruang. Tetapi bagi orang yang hidup di bandar yang sibuk, kehidupan yang sibuk ini tidak memberi ruang kepadanya berfikir, meneliti dan mengkaji, apalagi untuk selalu menilai diri.
Muhammad bin Abdullah ikut Abu Talib keluar berniaga di Syam. Pada masa yang sama, Abu Talib pula sibuk berniaga. Semasa Muhammad bin Abdullah berumur 12 tahun, Abu Talib keluar berniaga ke Syam. Muhammad meminta mengikuti Abu Talib. Akhirnya Abu Talib bersetuju membawa Muhammad bersama. Inilah kali pertama Muhammad dapat mengembara keluar dari Makkah. Sebelum sampai ke Syam, rombongan perniagaan ini berhenti rehat berhampiran rumah ibadah Kristian. Pada masa itu, ketua padri di rumah ibadah Kristian itu bernama Buhaira. Dari jauh dia melihat memerhati rombongan yang baru berhenti ini. Dia pelik melihat awan mengiringi perjalanan mereka. Buhaira yang ingin mengetahui rahsianya memerintahkan orang-orangnya supaya menyiapkan makanan yang banyak dan menjemput semua orang anggota rombongan ini makan di tempatnya. Dia juga berpesan supaya semua orang datang, jangan ada seorang pun yang tertinggal. Semua orang pergi kecuali Muhammad kerana beliau paling muda dalam rombongan itu. Muhammad ditinggalkan untuk menjaga barang-barang mereka. Buhaira meneliti satu persatu orang yang datang, tetapi tidak ada yang istimewa baginya. Dia bertanya rombongan ini, "Adakah kamu semua datang?" Mereka berkata, "Ya." Kemudian mereka teringat ada seorang yang ditinggalkan bagi menjaga barang. Buhaira menyuruh supaya dijemput juga anak muda yang ditinggalkan itu. Memang benar, apabila Buhaira nampak sahaja Muhammad bin Abdullah, dia merasai perkara yang luar biasa pada diri Muhammad. Akhirnya dia berbual dengan Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad beberapa soalan. Oleh kerana kebiasaan orang Arab pada masa itu bersumpah dengan Latta dan Uzza, Buhaira menggunakan ini apabila bertanya Muhammad, sekalipun Buhaira sendiri tidak beriman dengan Latta dan Uzza. Buhaira berkata, "Demi Latta dan Uzza, aku ingin bertanya kepada kamu." Jawab Muhammad, "Minta maaf pendeta, kamu jangan tanya aku dengan nama Latta dan Uzza. Demi Tuhan, tidak ada yang paling aku benci lebih daripada Latta dan Uzza." Muhammad tidak menyembah berhala. Muhammad tidak pernah menyembah atau sujud kepada berhala sejak kecil, walaupun itulah suasana kehidupan keluarga dan kaumnya pada masa itu. Buhaira berkata, "Kalau begitu, aku bertanya kamu dengan nama Allah." Muhammad menjawab, "Ya, tanyalah aku dengan nama Allah." Banyak soalan yang ditanya oleh Buhaira. Kesemuanya membenarkan apa yang disangka oleh Buhaira. Akhir sekali Buhaira meminta melihat belakang Muhammad. Sahlah sangkaannya. Buhaira dapat melihat tanda khatamun nubuwah, iaitu zaman terakhir Allah mengutuskan Nabi dan Rasul untuk manusia yang ada di belakang Muhammad. Selepas itu, Buhaira bertanya kepada Abu Talib, "Apa ikatan kamu dengan anak ini?" Abu Talib berkata, "Ini anak saya." Buhaira berkata, "Tidak, sepatutnya ayahnya masih hidup." Abu Talib berkata, "Ya benar, ayahnya sudah meninggal." "Oh, tidak, sepatutnya ayahnya masih hidup." Abu Talib berkata, "Ya benar, ayahnya sudah meninggal. Ini anak saudaraku." Di situ, Buhaira menasihatkan Abu Talib supaya membawa Muhammad bin Abdullah pulang ke Makkah. Kalau dibawa ke Syam, orang-orang Yahudi akan melihat Muhammad dan mereka mengenalinya dan mereka akan membunuhnya. Abu Talib mengupah orang untuk menghantar Muhammad ke Makkah dan dia terus ke Syam menguruskan perniagaannya. Tuhan memelihara Muhammad bin Abdullah. Begitulah pemeliharaan Tuhan kepada nabinya. Tuhan memelihara Muhammad bin Abdullah daripada menyembah berhala dan daripada angkara orang-orang Yahudi. Bahkan Muhammad juga dipelihara daripada terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat Quraisy yang boleh mencacatkan pribadinya seperti menghadiri majlis-majlis nyanyian dan tarian. Pernah juga Muhammad teringin hendak mengikutinya, tetapi beliau tertidur, sebaik sahaja beliau duduk dalam majlis itu. Pernah satu masa, semasa Muhammad mengembala kambing di luar Mekah, beliau terdengar suara majlis kenduri kendara. Muhammad meminta tolong kawannya supaya menjaga kambing-kambingnya, kerana beliau ingin menghadiri majlis itu. Pada malam itu, Muhammad pergi ke sana. Apabila tiba sahaja ke majlis itu, beliau merasa ngantuk. Akhirnya beliau tertidur dalam majlis itu. Muhammad berkata, "Aku hanya sedar esoknya apabila matahari panas mengenaiku."
Besoknya ada kenduri lagi. Muhammad pergi lagi dan hal yang sama juga berlaku. Muhammad bin Abdullah tidak pernah berebut makanan di rumah Abu Talib yang ramai anak. Tetapi kadang-kadang makanan tidak mencukupi. Kerana tidak tahu berebut, kadang-kadang Muhammad tidak dapat makan dan beliau tidur dalam keadaan lapar. Akhirnya Abu Talib perasan hal ini. Beliau lalu mengkhususkan bahagian tertentu untuk Muhammad. Selain daripada itu, Muhammad dari kecil tidak pernah bercakap bohong. Bahkan Muhammad terkenal dengan panggilan Al-Amin, yang jujur dan yang benar. Semasa remaja, Muhammad bin Abdullah juga pernah menyertai keluarga dan kaumnya bagi mempertahankan Mekah. Pernah satu masa, suku Hawazin menyerang Mekah. Muhammad membantu bapa-bapa saudaranya menyiapkan panah. Dari situ Muhammad dapat belajar strategi peperangan dengan lebih dekat. Muhammad juga adalah seorang anggota membela orang-orang yang dizalimi di Mekah. Siapa sahaja yang dizalimi, pakatan ini akan datang membantu. Begitulah keterlibatan Muhammad dengan masyarakat pada masa itu. Dengan itu, Muhammad terkenal di kalangan semua lapisan masyarakat sebagai seorang yang pribadi mulia dan dihormati. Muhammad bin Abdullah berniaga dengan harta Siti Khadijah. Di Mekah pada masa itu ada seorang wanita kaya daripada keturunan suku Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Kekayaan Siti Khadijah adalah menyamai perniagaan semua orang Quraisy yang lain. Apabila dia mendengar berkenaan Muhammad bin Abdullah, kejujuran beliau dan pribadi beliau yang mulia, Siti Khadijah menawarkan kepada Muhammad menguruskan perniagaannya di Syam. Muhammad bersetuju. Muhammad keluar ke Syam, membawa barang dagangan Siti Khadijah. Muhammad juga ditemani oleh Maisarah, salah seorang pekerja Siti Khadijah. Sepanjang perjalanan, Maisarah merasa pelik, kagum dan tertarik dengan pribadi Muhammad. Muhammad melayaninya dengan penuh mesra, kasih sayang dan lemah lembut. Rupa-rupanya selepas itu, Maisarah dapat melihat perkara yang lebih pelik lagi berlaku di sepanjang perjalanan mereka, di mana awan menaungi mereka daripada cahaya matahari. Kali ini, rombongan yang sama dengan Muhammad sehingga berehat di tempat berehat sebelum ke Syam. Tempat rehat itu berkaitan dengan rumah ibadah padri yang pernah didatangi oleh Muhammad semasa beliau mengikut bapa saudaranya Abu Talib satu masa dahulu. Pada masa itu, Buhairah sudah tidak ada lagi. Dia sudah meninggal dunia. Padri yang menggantikan tempat Buhairah juga menyedari awan yang mengiringi perjalanan Muhammad dan Maisarah. Muhammad tidak berhenti di tempat yang biasa rombongan lain berhenti, tetapi berhenti tidak jauh dari situ, iaitu di bawah sebatang pokok. Memang tidak pernah ada orang berhenti di situ. Padri itu melihat dahan dan ranting-ranting pokok ini bergerak menaungi Muhammad daripada cahaya matahari. Akhirnya, padri itu datang bertemu dengan Maisarah dan bertanya berbagai soalan kepada Maisarah. Padri ini menunjukkan kepada Maisarah pokok yang menjadi tempat Muhammad berteduh. Rahib itu berkata, hanya seorang Nabi sahaja yang berteduh di bawah pokok ini. Maisarah menjadi bertambah pelik mendengar hari ini. Bahkan di sepanjang perjalanan dan sepanjang berada di Syam, berbagai-bagai perkara ajaib yang disaksikan oleh Maisarah. Akhlak Muhammad, kasih sayangnya, kemampuan Muhammad berhadapan dengan semua lapisan orang, belas kasihannya kepada orang miskin dan kejujurannya menyebabkan semua orang datang kepadanya. Perniagaan Siti Khadijah kali ini mendapat untung berlipat ganda. Pada masa itu, keuntungan yang dibuat oleh Muhammad paling besar, mengatasi semua peniaga lain yang bersama rombongan itu. Bahkan, ini adalah kali pertama Siti Khadijah mendapat keuntungan besar itu berbanding dengan orang-orang yang menjalankan perniagaannya selama ini. Muhammad bin Abdullah berhadapan dengan pelbagai suasana, dengan orang miskin, dengan pembesar, dalam peperangan, mengembala kambing, interaksi dengan hamba, interaksi dengan alam, dan sekarang kita melihat bagaimana Muhammad berhadapan dengan perniagaan, iaitu dengan harta. Hasil daripada perniagaan kali ini menjadikan Siti Khadijah senang hati dengan Muhammad. Ditambah pula apabila beliau mendengar cerita-cerita daripada Maisarah. Segala pengalaman Maisarah dengan Muhammad sepanjang perjalanan menambahkan lagi kekaguman beliau kepada Muhammad. Oleh kerana terlalu tertarik dengan pribadi ini, Siti Khadijah ingin menjadi isteri kepada Muhammad bin Abdullah.
Pada masa itu umur beliau adalah 25 tahun dan masih bujang. Sementara umur Siti Khadijah 40 tahun, janda yang sudah kematian 2 orang suami sebelum itu. Siti Khadijah sebelum ini sudah menolak ramai orang yang datang meminangnya, termasuk pembesar-pembesar Quraisy. Siti Khadijah adalah perempuan yang baik, cantik, kaya dan bangsawan pula. Segala keistimewaan terdapat padanya. Tetapi Siti Khadijah belum terbuka hati untuk berkahwin semula. Kali ini, Siti Khadijah yang mahu berkahwin. Dia menghantar wakilnya bagi menyampaikan hajatnya kepada Muhammad. Akhirnya berkahwinlah Siti Khadijah dengan Muhammad. Abu Talib yang menguruskan pernikahan itu bagi pihak Muhammad, dan dialah yang mengetuai majlis akad dan menyampaikan khutbah nikah. Perkahwinan Muhammad dengan Siti Khadijah sehingga Siti Khadijah kembali ke rahmatullah berlangsung selama 25 tahun. Dalam tempoh 25 tahun ini, Muhammad bin Abdullah hanya mempunyai seorang isteri, iaitu Siti Khadijah. Semasa Siti Khadijah meninggal, umur beliau sudah 50 tahun. Selepas itu, barulah Muhammad berkahwin dengan isteri-isteri beliau yang lain. Semua perkahwinan itu mempunyai kelebihan. Antaranya kerana ingin mengangkat darjat sahabat-sahabat beliau seperti mana Muhammad mengahwini Siti Aisyah, anak perempuan Abu Bakar. Begitu juga Hafsah, anak perempuan Umar. Ataupun Muhammad mengahwini kerana pembelaan seperti beliau mengahwini Ummu Salamah, janda Abu Salamah. Ataupun kerana berdakwah, beliau mengahwini Juwairiyah, anak perempuan ketua kaum Yahudi. Ataupun kerana kedua-duanya seperti mengahwini Saudah bin Zam'ah, janda Sukram bin Amr. Hasil perkahwinan beliau dengan Siti Khadijah dikurniakan anak-anak lelaki, antaranya Qasim dan Abdullah. Anak lelaki ketiga beliau iaitu Ibrahim dilahirkan oleh Mariatul Qibtiyah. Kesemua mereka meninggal dunia sejak kecil lagi. Anak-anak perempuannya adalah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah. Mereka semua hidup sampai ke zaman Islam. Siti Khadijah adalah isteri yang banyak berkorban kepada Muhammad dan perjuangan beliau. Dialah yang membantu suaminya dengan harta dan kedudukannya. Selepas mengahwini Siti Khadijah, Muhammad terus menjalankan perniagaan istrinya. Tetapi Muhammad tidak lagi keluar mengembara. Beliau hanya menguruskan perniagaan di Makkah. Muhammad bin Abdullah meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Dalam tempoh ini juga, banjir besar melanda Mekah sehingga menyebabkan Kaabah hampir runtuh. Orang Quraisy berpakat membina semula Kaabah. Masing-masing mengeluarkan belanja untuknya. Selepas mengumpul wang, mereka mencari orang yang dapat membina semula binaan Kaabah daripada batu bata. Orang mereka tidak pandai membina binaan daripada batu. Rumah mereka semuanya daripada tanah. Tuhan menghantar orang yang dapat membantu mereka dalam hal ini. Tetapi mereka menghadapi masalah, iaitu bagaimana hendak meruntuhkan binaan yang hampir roboh itu untuk didirikan binaan baru. Pembesar-pembesar Quraisy semuanya tidak berani. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan lakukan kepada tentera Abrahah yang cuba melanggar Kaabah. Akhirnya, Walid bin Mughirah, ayah Khalid al-Walid, memberanikan diri. Selepas melihat tidak ada perkara buruk yang menimpa Walid, barulah mereka semua berani menolong Walid. Mereka meruntuhkan binaan Kaabah yang lama dengan hati yang takut dan cemas. Hati mereka terus berdoa kepada Tuhan. Apa yang mereka harapkan adalah kebaikan, bukan lagi merosakkan Kaabah. Apabila sudah dibina semula, sampai pula pada perkara hendak meletakkan Hajarul Aswad ke tempatnya kembali. Masing-masing berebut. Bagi mereka ini kemuliaan yang besar dan semua orang hendak mendapat kemuliaan ini. Hampir-hampir berlaku peperangan antara suku dalam Quraisy kerana berebut meletakkan Hajarul Aswad. Akhirnya mereka mencari hakim. Hakim membuat keputusan, siapa yang pertama masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan memutuskan siapa yang paling layak meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempatnya. Sedang mereka semua menunggu dengan cemas siapakah yang akan membuat perhitungan ini, Muhammad bin Abdullah masuk. Mereka semua senang hati dan bersetuju dengan Muhammad. Muhammad dengan kebijaksanaannya menyelesaikan masalah itu dengan penuh aman, damai dan memuaskan hati semua pihak. Muhammad membuka serbannya.
kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah serban dan semua ketua suku mengangkat serban ini bersama-sama dari penjuru masing-masing. Apabila tiba di tepi Kaabah, Muhammad meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Hakikatnya, Muhammad yang meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempatnya. Muhammad menyelamatkan bangsa Quraisy daripada peperangan saudara antara mereka.